Mazlan boleh mulakanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan analuh bisirriha wal Quran wal amala bihi warzuqni min wa ilman minira wa salim tasman katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahna hikmah min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahil alamin. Sudah. Dah. Habis. Okey, hari ini kita terus perkongsian kita untuk menghabiskan perbahasan kita mengenai al-qawaidah, ya, iaitu kaedah-kaedah yang membabitkan pembentukan ayat, ya. Untuk melihat pembentukan ayat tu, kemudian kita melihat di dalam aplikasinya di dalam kalimah-kalimah di dalam ayat itu, ya. So kita terus kongsikan apa yang telah kita berkongsi semalam. Kita buat share screen seperti biasa. Ini yang kita telah salin balik, ya, daripada teks dokumen tu kita salin balik kepada Lexilogos, ya. Tulisan dia halus sikit tapi kita boleh besarkanlah. Nak besar tu kita boleh adjust frame ni. Boleh ada nampak dia jelas sikit, boleh tarik ke bawah sikit. Tu dia. Okey. Tiga yang ni ialah ini 6.2. Sebelum tu kita ada 6.1 kaedah. Ini 6.2. Semalam kita berkongsikan dua kaedah. Pertama, kita kata fa'il kepada kalimah khalaqakum, ya, adalah huwa. Huwa tu ialah al-lazi tu. Dia dalam keadaan tersembunyi, di mana kalimah al-lazi sebagai fa'il munfasil yang marfu' tu dihazafkan. Ya, sepatutnya ditulis al-lazi khalaqakumul lazi, jadi tak perlulah kali kedua tu, jadi kita hazafkan. Ya, sudah difahami, jadi tak perlu disebut dua kali. Kemudian 6.3, semua fa'il kita kata sebagai kaedah dalam kata kerja, ya. Jadi semua fa'il iaitu pelaku kepada kata kerja. Kata kerja bahasa Arab dia fi'lun, ya. Kalau pelaku fa'il, fa'ilun. Jadi pelaku kepada fi'lun dinyatakan, ya, ataupun kedudukannya berada selepas komponen kata kerja. Kata kerja. Jadi fa'il itu sentiasa marfu', ya. Semua fa'il pelaku ni, pertamanya dia mesti kedudukannya berada selepas komponen kata kerja. Kalau khalaqa tu kata kerja, dia mesti berada selepas, bukannya sebelum. Jadi kalau dia sebelum, contohnya al-lazi yang ada sebelum khalaqakum tu, dia bukannya fa'il, ya. Dia berperanan sebagai isim mausul. Isim mausul ni bahasa Inggeris dia relative noun, ya, kata nama penghubung kait. Itulah peranan dia di sini, ya. Jadi kalau dia nak berperanan sebagai fa'il, dia kena berada selepas, ya. Jadi dia kena berada, tapi bila dia sudah disebutkan tu, dia tidak payah disebutkan sekali lagi, dia dihazafkan dalam binaan ayat. Okey, hari ini kita nak tambah satu lagi, iaitu 6.4, ya, 6.4. 6.3, Doktor. 3 6.3. habis lah. Numbering tak kena. 3 dah sudah ni, ya. Tu pun tengok numbering. Numbering yang pertama tu yang mana-mana. Satu dalam page yang lain. 1, 2 semua dah sudah tempat lain. 6.1 dah sudah. Kita sambung 6.2 di sini.
sebab 61 dulu dah panjang di situ ya, tak cukup frame ni. Jadi kita buat frame baru 62, 63, lepas tu 60.4. So 60.4 tu kita rujuk balik dalam penerangan dulu. Kita ada menerangkan apa? Kita balik penerangan dulu. Ni yang sebelum ni ya, 1, 2, 3. Dulu penerangan kita mengatakan apa? Kom ni adalah objek, ya. Dan kita namakan objek tu apa dia? Objek maf'ulun bih al-awwal. Bahasa Melayu dia objek pertama. Ini pun kaedah lah. Macam mana kita tahu dia objek pertama? Ya. Kita tahu dia objek pertama dengan melihat di dalam ayat itu ada objek yang kedua. Mana sebelum kita nak mengupas kalimah-kalimah di dalam ayat tu, kita kena buat nombor 1 ni ya. Kita kena tengok keseluruhan ayat tu, barulah kita nampak the overview, orang panggil ya, helicopter view of the ayat tu. Jadi kita akan nampak peranan-peranan setiap kalimah tu. Dan dalam penerangan dulu kita ada mengatakan yang kum ni khalaqakum, mana dia? Kum ya adalah isim dhamir maf'ulun bih al-awwal, objek yang pertama. Ya, muttasil tu dia dalam keadaan bercantum dengan khalaqa tu kita panggil dia muttasil. Dia adalah orang kedua lah, mukhatab muzakkar jamak yang mansub. Jadi macam mana kita nak tahu dia objek pertama tu? Kita tengok dia dalam konteks ayat ni. Kalau kita balik kepada ayat tu, kita tengok ni dia. Kum, ya, kita arrow kan tanda ni yang kita masuk kum ni ya. Kum tadi kita ceritakan dia objek pertama. Bahasa Arab dia maf'ulun bil al-awwal. Macam mana kita tahu? Sebab mesti ada selepas tu ada tambahan dia. Ya, tambahan objek, maknanya ada objek lain. Jadi objek yang lain tu kita panggil objek kedua lah, iaitu maf'ulun bih as-sani. So dalam konteks ni siapa objek yang kedua? Objek kedua ialah dengan adanya kita ada waw di sini ya. Waw ni dipanggilkan waw atifah. Waw atifah tu nak menunjukkan dia nak tambah dengan kum ni. Bukan satu perkara saja yang dicipta Allah tu, ada lagi tambahan dia. Tambahan ni ialah apa dia? Allazi min qablikum. Jadi allazi min qablikum ni adalah objek yang kedua. Objek yang kedua. Jadi kita kotakkan keseluruhan ni ya, daripada allazi ni yang diselaraskan oleh waw atifah. Jadi maknanya waw ni dia menambah dan menyelaras. Itu dinamakan waw atifah. Dia menambah menyelaras kepada apa? Kepada kum. Jadi kum ni dipanggil maf'ulun bih al-awwal, yang pertama. Lepas tu ditambahkan dengan allazina min qablikum adalah maf'ulun bih as-sani, yang kedua. Ya. So tanda dia ialah kita kena kenal waw lah. Kalau kita mengenal waw dan kita tengok subjek lepas waw tu apa dia cerita dia. Kalau dia maktuf, maknanya dia adalah tambahan. Ya. So kita panggilkan kum ni objek yang pertama. Kalau kita nak tagkan dengan dengan tulis rumi, kita panggil objek pertama. Jadi allazi dalam kotak kedua ni ialah dia panggilkan ma'tuf ya. Besarkan T ya, sebab dalam Arab dia besar T tu makna dia ta. Jangan letak ta ya. Kalau ta dia jadi ma'tuf, bukannya makna dia. So ma'tuf ni adalah kita panggil dia tambahan. Tambahan ya, sebagai objek kedua. Ya, itu konstruk dia dipanggil ya, binaan ayat tu.
Jadi bila kita nak menerangkan kum dulu, kita terangkan dia juga adalah objek pertama, ya. So hari ini kita masukkan ni sebagai kaedah, ya. Kaedah ialah kenapa kita katakan objek pertama, kerana terdapat satu lagi tambahan objek di dalam ayat, ya. Kita masukkan itu sebagai kaedah, ya. So ini kita boleh simpan dia, ya, dan kita padamkan untuk balik kepada leksi logos tadi. Leksi logos. So kita buat okey, yang 6.4. Ya, so kita kata apa? Kalimah kum, ya. Kum ni fokus pada kum ni, ya. Jadi kita mulakan kalimah kum, ya. So kita boleh bracketkan dia kum ni kalau perlu. Kopikan dia, bracketkan, masuk dalam bracket tu. Kita kata apa? Dikatakan dulu, kita dikatakan dia sebagai objek pertama, ya. Okey. So dikatakan dal, kaf, alif, ta, kaf, nun, ya. Dikatakan sebagai sim, ba, alif, ga, ya, ya. Kita letak ya dalam, kita ambil ga. Tempat kalau ada ga di sini. Tak ada kita pergi ke leksi logos Melayu. Ambil ga. Kopikan, bawa ke tadi Ada, Doktor. dan masuk. Ada. Sebagai kat atas. Oh, ada yang mana sebagai? Ada tu. Yang Oh, ni ujung. okey. Tu dia. Patut kan tak nampak tadi ketika kita copy je. Okey. So kita kata dia sebagai objek, ya. Objek ialah alif, waw. Okay. Kalau tak nak biasakan Arab, kita tulis Arab. Sebagai maf'ulun bih. Ain, waw, lam. Maf'ulun bih tu dia dua kalimah, jadi kita asingkan, ya, jangan gabung. Maf'ulun satu, bihi satu, ya. Jadi ada dua kalimah. Kalau perlu kita bagi tanda sikit. Sebagai maf'ulun bih pertama, kita kata dulu, ya. Fa, ra, ta, alif, mim. Ya, pertama. Terangkan kenapa, ya. Kerana terdapat tara dan alif fata, ya. Ini kalau nak betul original Melayu kena pergi pada fa titik 3 lah. Ini shortcut je, ya. Kerana terdapat kita panggil waw atifah. Dengan syarat tuan-tuan mengenal waw atifah lah, ya. Waw atifah ialah ain, alif, ta, fa, ta marbutah. Ya, so bila ada waw atifah apakah peranan dia? Yang, mana yang? Ada yang ni. Nah, ini waw atifah ni boleh hafal dia, boleh fahamkan dia. Jangan hafal saja. Ya. Apakah peranan waw atifah di dalam ayat Quran? Kerja dia yang menambah. Mana dia nak menambah satu lagi perkara yang sama, ya. Yang ada sama konteks lah, ya. Perkara tu berbeza tapi dia nak tambah dalam konteks yang sama. Itu dinamakan bukan dia tambah saja, sebab dia selaraskan sekali. Waw atifah yang menyelaraskan. Mim, nya. Okey, kalau ada nya ni kita cari sinya pinjam ni. Mana dia nya sembunyi ada. Okey, menyelaras, lam alif lah. Lam alif, ra, sim, kaf, nun, ya. Kalau tak nak temukan tak apa, menyelaras dulu. Menyelaras, dia menambah dulu.
Menambah dulu ya. Menambah mim, nun, mim, ba, ha. Menambah dan menyelaras. Dia ada dua fungsi bila waw atifah ni. Ya, menambah dan menyelaras. Nanti tuan-tuan tolong cek menambah ni betul ke ya. Daripada Ijawi tu kalau saya nak cekkan pun boleh. Nah, pergi ke Ijawi tu, lepas tu type sinilah menambah. Tekan bawah tu, betul ya, tak payah ada alif. So mim non mim baha. So fungsi dia apa? Menambah dan menyelaras perkara faro, kaf alif, ro alif perkara ya. Menambah dan menyelaras. Yang ditambah tu ialah kalau nak letak satu perkara lah. Satu tim, wow. Satu perkara, kemudian dia selaraskan sekali satu perkara tu ya, dalam konteks yang sama. Ya, konteks ni bahasa Inggeris ya, bahasa Melayu dia okay, nak tahu bahasa Melayu konteks pergi Ijawi lah. Nah ya. CONTEK kot konteks. Nah. Jadi macam tu pula ya. Kalau taruh S, konteks. Ya. Okey, macam tak sesuai aja kan? Okey, kita cuba cari perkataan lain dalam keadaan lah ya. Dalam keadaan. Maknanya dua-dua perkara tu dalam keadaan yang sama. Dah. Lepas tu an. Yang. Kopi sini sama. Apakah keadaan tu? Keadaan tu ialah dua-dua tu dalam berkeadaan status yang mansub. Ya, yang sama. Kalau kita nak apa? Kalau kita nak masukkan maklumat tu boleh ya, sama, iaitu ya alif iaitu i'rab yang mansub. Itulah yang dia masukkan keadaan sebab dia maf'ulun bih dua-dua tu. I'rab yang mansub. Mula-mula ni buat je ayat dulu ya. Kalau ayat tu tak cantik pun tak apa. Lepas tu bersihkan ya ayat tu. Yang mansub mim, non, sod, waw, ba. Itu lah. Maknanya dia tambah apa dia? Kum ni ditambahkan dengan apa yang tadi kita tunjuk dalam ayat tu. Allazi min qablikum. Jadi kum ni lah kamu semua. Ya, kalau kita balik pada ayat tu, konteks dia. Jadi allazi khalaqakum, Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. Jadi Allah nak sebut dalam ayat, Allah bukan menciptakan kamu saja, tapi Allah juga telah mencipta wallazina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum kamu. Jadi inilah jadi maktuf tu. Maktuf tu maknanya tambahan kepada kum, supaya kita dapat gambarannya lebih luas ya, iaitu Allah tu bukan cipta kita saja, tapi Allah beritahu juga sebelum kita ni ada juga orang-orang sebelum kita ni, dan orang yang sebelum kita tu pun juga adalah ciptaan Allah yang kita patut sembah ni. Jadi dia membagikan gambaran yang Allah tu
sangat berkuasa. Ya, sangat berkuasa. Jadi dia buka minda kita ni bukannya hidup bersendirian, ya. Ada orang sebelum kita dulu. Dan orang sebelum kita tu, ya, dah beribu-ribu tahun dulu, banyaklah orangnya, ya, daripada Nabi Adam sampai ke kita ni, ribuan tahun tu, semua tu Allah kata adalah dicipta oleh Allah. Jadi kalau kita memahami konteks isi kandungan ayat tu, kita akan dapati, ya Allah, memang Allah ni sangat sangat patut disembah. Ya, jangan kita memberi kepentingan kepada benda selain daripada Allah. Sebab benda-benda Allah tak boleh mencipta kita dan tak boleh mencipta orang sebelum kita tu. Jadi Allah lah yang patut disembah. Memang patutlah Allah menyuruh manusia ni, An-Nas ni, sembah Allah tu. Sebab An-Nas tu telah dicipta oleh Allah yang sekarang dan yang dulu. Ya, itulah. Dan akhirnya kenapa Allah suruh buat penyembahan kepada Allah tu untuk kebaikan manusia tu juga. Ya, supaya mereka tu masuk dalam golongan yang dipanggilkan tattaqun, ya, la'allakum tattaqun, semoga kamu tadi bila kamu menyembah Allah tu kamu menjadi orang-orang yang berterusan bertakwa, ya. Tattaqun tu adalah fi'il mudhari' wazan ke-8, ya. Fi'il mudhari' maklum, wazan ke-8 yang marfu'. So bila fi'il mudhari' yang marfu' ni ialah perbuatan yang bukan sekali saja, berterusan, ya, sentiasa. Jadi kalau kita nak jadi orang muttaqin tu, kita pastikan kita sentiasalah, bukan sekali saja, bukan hari ini saja, besok dah tak takut pula, ya, kena berterusan. Itulah yang expectation yang daripada Allah. Kerana Allah Maha menyayangi kita, Allah bagi panduan tu untuk kita jadi terbaik, iaitu menjadi orang-orang muttaqin adalah darjat kita yang terbaik. Ya. Kalau kita banyak ijazah pun, banyak sijil, ya, penuh satu file sijil kita, tapi kita bukannya takun, pun tak baik lagi dari kacamata Allah. Jadi Allah nanti akan melihat sijil apa? Dia nak tengok sijil takun kita ni. Sijil ijazah kita, diploma ke, degree ke, master ke, tak pandang, ya, tak pandang. Itu untuk cari makan di dunia dipanggil. Tapi yang cari makan di akhirat itu, untuk bekalan kita di akhirat itu, sijil apa? Sijil tattaqun ni. Doktor, maf'ul bih tu memang dia memang ambil keadaan mansub, ya. Bila maf'ul bih, dia berstatus sentiasa berstatus mansub. Walaupun biasanya kadang-kadang kita maf'ul bih macam robba tadi, ya, dia baris atas kan. Robba ni sebenarnya maf'ul bih lah. Ya, robba ni maf'ul bih, dia baris atas. Tetapi mana tadi? Khalaqakum, dia tak ada baris atas pun kum ni, sebab dia mabni. Dia mabni. Sama ada dia mansub ke, dia dia majrur ke, dia marfu' ke, dia ijaan dia sama je, itu dipanggilkan mabni. Ya, sebagai contoh, rabbakum, kum orang yang sama ni. Tapi di sini dia mudhafun ilaih, dia majrur. Ijaan dia sama saja, ya. Cuma dia hidupkan mim yang sukun tu ke baris dhammah sebab nak menyambung bacaan kepada allazi ni. Jadi bila nak menyambung dengan allazi tu, dia kena hidupkan. Kalau tidak, tak boleh nak sebut. Tak boleh nak baca dalam wasal. Baca waqaf boleh. Ya. Dalam kalau bukan ayat Quran, orang Arab dia baca kalimah ni sebiji-sebiji, ya. Dia waqaf saja. Contoh sini, warabbakum allazi khalaqakum, dia baca macam tu lah. Tapi ayat Quran tak, kita baca dia secara wasal, rabbakumul ladzi khalaqakum. Jadi kita hidupkan mim tu dengan baris dhammah, ya.
So Jadi bermakna doktor, maksudnya kum ni dia jadi maktuf alaihi lah ya. okey, betul. So dalam kontrak maktuf, ya, ataupun kontrak atifah tu, yang ini yang pertama tu adalah alaihi lah. Yang ni maktuf dia mesti ada maktuf alaihi, maknanya tambahan ke atas mana. So dia jadi alaihi lah. So yang ni ialah maktuf, ini maktuf alaihi yang diselaraskan oleh apa? Yang ditambah dan selaraskan oleh waw atifah ni. Jadi bila kita membaca dan, ya, kita mesti dalam mati dan minda kita tahu dan tu dan apa, sebab dan banyak. Ya. Jadi dan yang menambah dan menyelaras. Bila menyelaras mesti ada maktuf dia, tambahan dia, iaitu allazi min qablikum. Jadi allazi min qablikum ni kita panggil dia ayat maktuf lah, sebab dia dalam bentuk ayat tu, ya. Dia bukan perkataan. Jadi kita panggil dia jumlah maktufah, ya, jumlah maktufah, ayat maktuf. Dan ayat itulah yang mengambil status yang mansub. Sebab dia maf'ulun bih, ya. Dia bahasanya al-lazi saja, ya, tetapi sebab mausul, dahlah mausul. Lepas tu dia ada lagi apa? Ada lagi min qabli ni. Ya, min qabli ni punya terikat dengan al-lazi juga, ya. Dan min qabli ni ialah silah dia. Kemudian ada pula idhafah. So memang binaan ni kena baca sekali. Tak boleh nak pisah-pisahkan. So dialah objek yang kedua tu. So bila objek kedua tu dia mengambil status yang mansub tu, tapi sebab dia ayat, kita tak panggil dia mansub. Ya, kita panggil dia fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbi, itu Arab, cara Arab menerangkan status dia tadi, ya. Kalau kalimah kita panggil mansub sebab dia satu kalimah saja. Tetapi kalau rangkaian beberapa kalimah yang membentuk ayat, kita panggil dia dalam keadaan nasab. Fi mahalli nasbin, ya. Tu dalam keadaan nasab, ya. Kalau mereka-mereka yang rajin sikit tu, dia kadang-kadang dia pergi rujuk pada kitab i'rab, ya. Kitab i'rab tu semua dah bahasa Arab tu. Jadi dalam kitab Arab tu dia apa? Dia terangkan sebegitulah, ya. Fi mahalli nasbin jumlah maktufah. Okey. Itu apa ni kaedah yang keempat, ya. So kita ada 4 kaedah. Okey. Yang pertama dulu apa kaedah kita, boleh ingat ke? Kamu. Kalimah khalaqakum di Yang kalimah pertama kum di dalam dulu kita menerangkan al-lazi, rasanya apa kita kata? Yang Al-lazi pertama adalah mabni, kan, dia tidak ada pembentukan kalimah. Dia kalimah mabni tidak ada pembentukan kalimah, iaitu itu 6.1, ya. Kalau nak tu kita boleh check balik lah simpanan kita dulu-dulu, ya, mungkin 7 hari bulan rasanya. So kita ada 4, kemudian selesailah, ya. So besok hari Khamis kita akan mulakan ayat kalimah barulah, iaitu kita akan masukkan ni wallazina min tak, yang ni belum lagi. Kita akan masukkan wallazina min qablikum. Ya, hari ini selesai khalaqakum lah. Ya, allazi khalaqakum dah selesai 1 sampai 6, ya, sampai kaedah. Dan lepas tu kita buat lagi wallazina min qablikum 1 sampai 6 tu sampai kaedah dia tu. Lepas tu barulah tambah nanti la'allakum tattaqun. Okey. Doktor, saya nak tanya sikit boleh tak? Okey.
Apa kita kalau kita antara tadi, saya tengok tadi doktor sebut satu jumlah, satu lagi silah. Apa benda dua ni? Apa Oh, benda asyik persamaan dan apa benda perbezaan dia? okey, jumlah makna dia ayat. Bahasa Arab kalau dia kata jumlah tu ialah Arab ayat. Ya. Macam yang basic kita belajar kalau baru belajar bahasa Arab ni kita kongsikan kita panggil jumlah ismiyah ya dengan jumlah fi'liyah. Jumlah tu mana ayat. Ayat ismiyah dengan ayat fi'liyah. Begitu juga kalau yang ni dalam ni membentuk ayat. Ya. Wallazina min qablikum ni ayat lah tu. La'allakum tattaqun tu pun ayat juga. Maknanya ayat ni dia mempunyai komponen yang dah ada bentuk cerita yang sempurna. Ada perbuatan dia, ada objek dia, ya, ada tambahan-tambahan lain dalam tu dipanggilkan ayat lah. Tapi istilah apa dia? Istilah ialah kaedah. Sebenarnya istilah tu kaedah. Istilah ni dia menerangkan ya kenapa dan kenapa. Kenapa dan mengapa. So contoh tadi ya, robba ba beratas. Dia ada apa ni? Dia ada sebab kenapa dia baris atas. So sebab itulah dipanggilkan istilah. Bukan istilah doktor, silah, hubung kait. Hubung Silah, kait. silah. Katanya silah. Silah tu hubung kait kan? Tadi soalan dia silah ke istilah? Silah dengan Silah. jumlah. Oh, silah. Silah. Silah bukan. Silah ialah cerita yang dihubung kaitkan tu. Macam ni, allazi ni mausul, isim mausul yang apa ni, kalimah yang menghubung kaitkan. Dia menghubung kaitkan antara robbakum dengan khalaqakum. Jadi robbakum ni perkara yang nak diceritakan tu dengan cerita apa? Ceritanya ialah khalaqakum. Jadi cerita tu dalam mausuliah kita panggil dia silah. Kalau dalam ayat ismiyah cerita tu kita panggilkan apa? Khobar. So cerita ni banyak aspek ni dalam Al-Quran. Ada dalam bentuk khobar, ada dalam bentuk silah, ada dalam bentuk isim sifat, ada dalam bentuk isim haliyah. Itu nak menceritakan sesuatu lah tu. Ya. So dalam al-lazi, bila ada al-lazi, kita tak panggil lah khobar. Kita panggil dia silah. Maksudnya silah ni merupakan komponen dalam jumlah lah, doktor. Ya, mesti ada komponen dia membina ayat tu. Ayat sini kita panggil rabbakumul ladzi khalaqakum, kita panggilkan jumlah silah. Ayat silah. Macam tadi wallazina min qablikum jumlah ma'tufah. Ayat ma'tuf. Yang ni bukan ayat ma'tuf, yang ni ayat silah. Ayat hubung kait. Ya ayyuhanna su'budu, ayat apa tu? Ya, wahai. Jumlah ni Itu ayat seruan tu. Ayat seruan. Ayat seruan. Ayat seruan dengan bukan seruan saja, ditambah dengan suruhan. arahan Wa'budu tu ialah suruhan. Amat. Amal lah. Ya. Kalau ya ayyuhannasu saja tu ayat seruan. Vocative sentence. Nada wal amal. Jumlah an-nida dia panggil. Jumlah nida. Vocative. Ayat vocative. Doktor ada pernah doktor cakap apa kalau silah ni dia ada satu lagi apa makna kalau mausuf tu tak? Doktor pernah panggil dia apa sebagai silah apa? Silah Yang ni silah alaihi. mausul. Silah Alaihi. maksudnya mausuf dia lah. Silah mausul. Kita boleh panggil silah yang lebih tepat ialah silah al-mausul lah. Sebab dia berkaitan dengan mausuliah. Ya. Silah al-mausul.
Okey, yang nak dihubung kaitkan tadi ialah Rabbakum ni kita panggil silah alaihi. Yang tu Yang silah hubung alahi. kait ke atasnya. Ataupun kita kata dia mausuf kan. Mausuf pun boleh juga jadi silah alahi pun boleh juga Mausuf tak boleh. Tak boleh. Oh, beza Mausuf ya. Saya ingat ke sama. Mausuf tu ialah ayat isim sifat. Oh, untuk mausuf ni untuk pada kalimah isim sifat. Yes. Itu Hmm. ayat sifat, bukannya ayat silah. Sekarang ni ayat silah. Oh, baru saya faham hari ni. Sebab tu saya kata ada banyak cara nak menceritakan sesuatu kalimah tu, ada dalam bentuk sifat. Kalau isim sifat dia isim sifat. Ada tak contoh isim sifat di sini? Mana dia? Okey, kenapa tak boleh bergerak pula? Lalu boleh bergerak. Okey. Maksudnya isim mausul ni dia dalam dua keadaan lah doktor. Keadaan yang ni satu lagi keadaan yang nak menerangkan pasal sifat tu kan. Tak ada, dia tak ada kena dengan sifat dah. Dia menerangkan tu dengan cara silah, bukan dengan cara sifat. So kalau dengan cara sifat, barulah ada mausuf dengan isim sifat. Ya, contohnya apa kat sini? Ada tak apa ni? Isim sifat. Tak ada. إن وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا من ثمرات رزقا. Yang ni isim sifat. Azwajun mutahharatun. Ini nak mencerita tentang azwaj tu dalam bentuk sifat. Bukannya khobar dan bukannya silah. Itu cara nak menceritakan sesuatu tu banyak. Kalau dia dalam bentuk sifat, maka dia gunakan pertalian sifah wal mausuf. Kalau dia nak menceritakan dalam bentuk khobar, dia akan menjadi dia khobar kepada sesuatu lah. Kalau Doktornya tidak, kadang-kadang azwajun ni mausuf lah. Mutahharatun tu dia jadi sifat. betul. Azwajun ialah mausuf, mutahharatun isim sifat. Okey. Alhamdulillah. Okey, cukup untuk hari ini. Kita sekurang-kurangnya hari ini adalah lebih baik pada semalam ya. Kita menambah lagi ilmu. Sebab Nabi kata kalau hari ini sama je dengan hari semalam, kita dah rugi. So kalau kita dah tambah, mana kita lah orang yang beruntung ya, orang yang berjaya. Kalau setiap hari kita tambah satu pun cukup ya, walaupun tak banyak ya, insya-Allah. So tadi nanti kita dah simpan ke? Belum. Yang boleh Saya demo. nampak screenshot. Nak nampak screenshot yang tadi. Yang Ya. keempat tu. Tak sempat tak ya. buat. Okay, Dapat. saya kongsikan semula. Okey, besarkan sikit. Mausuf tinggal nun ya. Okey, kita screenshot yang ni dan kita simpan dalam teks dokumen. Just in case kalau kita nak guna balik nanti kita ada simpanan lah. Hari ini ialah 16. Ya, insyaAllah kita sudah di sini dulu dan kita akan sambung besok. Kita akan mulakan perenggan baru iaitu
wallazina min Min qablikum. InsyaAllah. Okey, Haji Madlan, silakan tutupkan sesi hari ini. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا لنا إماما ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا لنا هداة يا رب العالمين. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وإليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amin. Jumpa lagi. Doktor sikit nak tanya. Silah tu dia untuk isim mausul saja ke untuk yang lain juga? Mausul saja. Kalau isim mausul digunakan Semua isim mausul lah. Semua Ya. isim mausul. Termasuk Ya. ma tu isim mausul kan? ya. Okey. So bila ada ma, man, allazi, allati, allazina tu dia mesti ada silah dia. Silah dia mesti ada silah alaihi dia kan. Ya, dan biar ada silah, dia ada juga, tapi kadang-kadang tak ada silah alaihi ya. Oh ya ke. Ada juga kes dia nak menerangkan silah alaihi tu dia tu sendiri, allazi tu. Kalau dia permulaan ayat. Dia tak ada dia mula dengan ayat allazina kafaru contohnya. Ya, kafaru tu silah dia, allazi tu mausul dia mausul kepada siapa? Dia mausul kepada diri dia sendiri. Dia nak menerangkan siapa dia tu. Sebab dia mubtada. Dalam ayat tu dia dah jadi mubtada kan. Dialah silah alaihi.